Saya Puan Haja Asia binti Yaakob, Timbalan Pengarah Urusan Sabari Haramain Prebentur yang berhad, yang dihormati Ustaz Abdul Jalil bin Zainal, Pengurus Besar Sabari Haramain Prebentur, yang dihormati yang berbahagia Cik Diana binti Hamzah, Setiausaha Syarikat Sabari Haramain Prebentur yang berhad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT masih mempertemukan kita pada hari ini untuk sama-sama kita mengikuti kursus siri keempat. Untuk menggunakan majlis pada hari ini, dengan segala hormatnya dijemput yang berbahagia Saudara Azmi bin Ahmad untuk menyampaikan bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi yu'kafi ummatilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali walikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana tamah wa fir lana dhunubana ammah wa la tu'azzima yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حملنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك أبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بسبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Saudara Azmi bin Ahmad untuk meneruskan majlis pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Ustaz Muhammad Khalid bin Ja'far, Pengarah Urusan Sabari Haramain Prebentur untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengurusi majlis pada pagi ini, yang dikasihi Ustazah Asia binti Yaakob, penceramah kita pada pagi ini, semua staf-staf Sabari Haramain Prebentur yang berhad, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini pun saya kata nak bagi ucapan apa. Ucapan kita pagi ini, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan, dan hari ini adalah hari yang terakhir tuan-tuan mengikuti kursus umrah ini. Kemudian kursus perdana, sekiranya tuan-tuan nak hadir, dipersilakan kursus perdana pada 29 hari bulan 11. Kita buat di Surau Permatang tepi Bendak, dengan sebab kawasan dia luas, dan kita dengan ada ceramah
secara teori dan juga praktikal. Kita ada dengan tawaf, kita ada dengan sa'i, kita ada dengan tahlul, dan kita minum air zam-zam. Air zam-zam, bukan air zam-zam. Zam-zam biasa punya tuan-tuan, yang macam mana yang tuan-tuan makan Al-Fatihah tu, kita yang pula air zam-zam Malaysia. Tuan-tuan kalau rasa air zam-zam, kemudian tuan-tuan masuk balik ke dalam surau, dan kita buat majlis bacaan Yasin yang terakhir. Kita minta keberkatan daripada Allah, sebab wa makaru wa makarullah wallahu khairul makin. Kita punya merancang, kita buat kursus, kita bagi taklimat, kita bagi pahaman kepada tuan-tuan. Yang sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah. Allah lah yang nak menyusun tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala menyebut tuan-tuan sebagai tetamu dia, alhamdulillah. Tuan-tuan tidak ada duit pun sampai ke tanah suci, dengan sebab dia jemput tuan-tuan. Dia panggil tuan-tuan. Tuan-tuan tidak ada keuangan, tuan-tuan tidak ada harta benda, tetapi Allah Ta'ala jemput tuan-tuan sampai tuan-tuan ke tanah suci. Ada orang yang punya duit yang banyak, harta yang banyak, London boleh pergi, New York boleh lintas Mekah tuan-tuan, New York lintas Mekah, jauh. Istanbul berapa kali pergi, Beijing berapa kali pergi main saji, Nera rencang macam saji. Tapi di Mekah dia tak boleh pergi. Duit banyak, tapi hati dia tak ada nak pergi Mekah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak jemput tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan usaha macam mana sekali kuat, aku ada duit banyak ni, aku nak pergi Mekah, tapi Allah Ta'ala tak jemput tuan-tuan, tak boleh. Walaupun travel mana canggih pun, travel kata saya ni travel command lah sikit, bawah tuan-tuan, no Andalusia, travel yang besar-besar tuan-tuan, kau boleh daftar, tapi Allah Ta'ala tak jemput tuan-tuan, tak pergi juga tuan-tuan, tak sama. Ingat yang tu, kuasaan Allah. Kita pun tak tahu saya itu proses bisa tuan-tuan. Ada yang nak bawa anak yang seorang tu umur baru 10 tahun, pergi dengan bapa, bahagian kedutaan kata tak boleh bagikan visa. Tanya sebab apa dia bagi visa, dia tu bapa dia. Tak, dia nak mak dia. Mak dia pula nak kena bawa, mak dia pula tak ada dah meninggal. Mak tak ada, tak boleh. Budak ni tak boleh pergi. Saya kata selalu tahun depan, tahun yang sudah boleh pergi buat. Memang tahun ni tak boleh pergi. Undang-undang baru. Nak pergi tentu ada orang jaga pula. Allah Akbar. Bapa jaga, bapa tak boleh jaga anak. Perempuan jaga anak. Dia kata macam ni, suami nak kena menikah lagi sebelum bodoh. Nampak macam mana? Undang-undang sekarang tuan-tuan. Kemudian kita bagi penerangan kepada tuan-tuan. Kita sedia untuk tuan-tuan kalau tuan-tuan nak, iaitu mungkin kita takut berlaku macam-macam di sana. Sebab di sana ni tuan-tuan musafir tidak indah. Dikatakan dah, kalau kita musafir, keadaan memang tak sempurna. Nak gulai kita tak ada tuan-tuan. Nak kari, tak ada kari tuan-tuan. Nak resem tak ada tuan-tuan. Nak apa pedang tu pun kadang-kadang ada, kadang tak ada tuan-tuan. Ni ustaz saya nak pula ni petai tak ada tuan-tuan. Saya dari mana? Petai pun empuk main yang siap dah tuan-tuan. Yang penyek tu makan pun macam mana getah tuan-tuan. Ada gigi pasuk, gigi melekat ni gigi pasuk. Ustaz macam ni ke? Petai Mekah tuan-tuan. Ketam tuan-tuan nampak besar, tuan-tuan ketam dan tak tepat tuan-tuan. Ketam tuan-tuan ambil isi tak ada. Lu ni apa? Ustaz tak ada isi, memang tak ada isi, tak tahu hilang di mana tak ada. Sabung ni. Sungguh tuan-tuan, aku ni katakan tak sempurna. Tuan-tuan kena terima hakikat. So, saya buat kursus, saya nak bagi penerangan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham, masuk ke telinga ni, lekat di kepala hati tuan-tuan. Contohnya, saya kata tak,
Kita buka kepada tuan-tuan kalau tuan-tuan nak ambil insurans. Insurans bayar dia RM15. Tapi saya tak paksa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ambil pendapat, tuan-tuan tak ambil pendapat dia, tu bukan insurans saya. Tapi saya nak tolong tuan-tuan. Koko beg tuan-tuan hilang di atas penerbangan hilang. Di bagasi cek beg tuan-tuan hilang. Boleh claim balik dekat insurans. Dia bayar RM800. Tuan-tuan bayar RM15, tapi diklaim boleh dapat RM800. Tiba-tiba kapal terbang delay 4 jam. Kapal terbang bukan saya punya, kalau saya sendiri saya bawa cepat. Dia kata hari ini kita delay 4 jam. Tuan-tuan dah main tengok, ustaz ni apa? Tak delay pula. Saya dah telefon saya dah. Saya tak boleh buat apa. Ustaz kena pergi apa dekat kapal terbang tu jalan cepat. Saya kata tak boleh buat apa. Saya bukan captain kapal terbang. Nampak? Jadi ni 4 jam tuan-tuan boleh claim. Minta balik dekat insurans. Dengan sebab tuan-tuan masuk insurans. Dia kata, ustaz, kalau saya mati di sana, jangan sebut pasal mati. Sebab tuan-tuan nak pergi umrah, saya nasihat banyak kali dah saya bagi dia nasihat. Nak pergi umrah, saat-saat tuan-tuan main daftar dah umrah, jangan duk kata dah, mulut kena jaga. Ni saya nak pergi sana, saya nak mati sana, ustaz. Saya kata jangan sebut. Dan saya nak mati, biar saya mati sana. Saya kata jangan sebut. Dia sebut lagi. Dia kata aku pulat kepala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masa orang yang nak pergi umrah ni, doa dia Allah Ta'ala makbul tuan-tuan. Tuan-tuan duk musafir. Tuan-tuan musafir pun doa tuan-tuan makbul. Jangan doa pula yang lain. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah ustaz kali jatuh. Doa macam musafir. Dah padam muka dia gemuk. Kita musafir minta, ya Allah ya Tuhanku, bagilah semuanya selamat ya Allah. Bagilah aku kesabaran ya Allah. Aku musafir ya Allah untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta doa. Mulut kena mengkatu tuan-tuan. Jangan tapi doa pula, ya Allah ya Tuhanku di Baitullah, dekat dengan Baitullah. Allahumma ya Allah biarlah aku mati di Mekah. Doa tuan-tuan makbul. Tengok-tengok tuan-tuan mati. Suami pula tengok-tengok isteri dia punya, ya Allah Tuhanku ambillah nyawa aku. Mati dia doa. Saya pula nak kena urus 2 minggu. Satu jenazah 2 minggu. Dulu saya pernah dah berlaku. Saya bawa jamaah 80 orang. Nasib pergi dengan ustazah, isteri pertama saya. Saya dah tak tahu macam mana dah. Saya terpaksa. Ada seorang jamaah tu meninggal dunia. Saya terpaksa nak kena urus. Saya kata kat isteri saya, tolong bawa jamaah ni. Semua dah ready dah. Apa ni, boarding pun ada, jaket ada dah, kapal terbang pun ada dah, orang dia pun ada, duit semua ada dah, bawa lah jalan. Tinggallah abang di Mekah. Semua tinggal saya di sana dengan seorang perempuan anak dia. Tak dia menang. Tapi balai polis, lepas balai polis pergi muhasasah, lepas muhasasah pergi kedutaan, patah balik pergi ke hospital, patah balik pergi muhasasah nak dapat laporan polis. Kemudian pergi kedutaan yang dapat surat mati pula. 2 minggu tuan-tuan. Saya hari itu dah tunggu dah. Kereta Camry dah tempah awal. Duk teringat dekat kereta Camry, bukan teringat kat utara. 2 minggu. Saya kata bila nak keluar kereta Camry ni. Balik ni saya kata saya boleh ambil kereta Camry. Tengok-tengok 2 minggu saya duduk ada di Mekah. Dah tu dah habis selesai baru saya bawa balik. Jangan doa macam tu. Kalau siapa yang doa untuk mati di Mekah, hukum dia haram. Kalau tuan-tuan minta doa nak mati, ya Allah Tuhanku bagilah aku mati saat ini, sedangkan tuan-tuan sihat dan sebagainya, haram hukumnya. Melainkan kalaulah bapak kita ni uzur, kita pun uzur, tak lama ada. Tengok anak lah usung kita ke tandas, anak usung ke dapur, anak usung nak suap makan, kita boleh doa ke Allah, Allah cepatkanlah ambil nyawa aku. Aku tak mau tengok dah anak-anak aku yang susah payah pelak. Kita doa ke Allah sebab apa tuan-tuan? Sebab kita uzur dah.
Kalau bapak kita uzur sangat pun kita minta doa, Allahumma ya Allah matilah cepat aja. Boleh tak? Boleh. Harus hukum dia. Tapi kita tak terima. Itu yang saya pesan. Nak jadi tetamu Allah, mulut kena jaga tuan-tuan. Saya bagi kepada tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan. Maksudnya saya bersama dengan tuan-tuan. Saya sebagai macam mana kawan tuan-tuan. Ustazah Yusuf sebagai kawan tuan-tuan. Tuan-tuan nak masuk raudhah, dia akan bawa tuan-tuan. Kita tak tinggal tuan-tuan. Kemudian minta tuan-tuan beri kerjasama sama dengan kami. Iaitu kami kata pakai rantai pas kena pakai tuan-tuan. Ada yang tak mau pakai, ada gantung belakang. Pakai elok. Yang kita kata beg galah di hadapan, jangan galah di tepi. Dah galah di tepi, buka pula zip. Mai Afrika duk rapat, ya haji, ya haja, ya haja, fisabilillah haja, fisabilillah. Rapat dengan kita, fisabilillah dia dengannya. Dia gagal dalam beg kita, 1000 hilang. Saya pesan pada kali jemaah, setiap kali nak jalan, tuan-tuan jaga beg tuan-tuan. Kalau tuan-tuan galah belakang, galah lagi belakang ni, lagi bagus, alhamdulillah. Dia boleh ambil ke belakang tu, jadi buka ni. Galah di hadapan, saya kata. Berat macam mana pun galah depan, takut duit hilang. Bila hilang, kita terpaksa buat minta sedekah ataupun derma kilat. Nak bantu dia? Kita minta derma kilat, nak bantu dia ni. Sedangkan kita dah hilang 1000. Nak belanja apa pun, nak beli apa pun tak boleh. Nak beli apa jubah pun tak boleh dah. Kalau tuan-tuan nak sedekah kat dia. Ini dia tuan-tuan, kita terpaksa kutip. Kutipkan kilat tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan boleh ikuti kursus umrah perdana yang akan diceramahkan yang pertama oleh Ustaz Nasir di hadapan tuan-tuan ni. Kemudian pengurus besar saya Ustaz Abdul Jalil. Yang ketiga sekali ialah saya sendiri. Tuan-tuan akan berdepan dengan saya akan bagi penerangan kepada tuan-tuan, bawa dengan ihram sekali. Saya minta semua bawa ihram kalau nak masuk ke situ. Kita nak buat real tuan-tuan, tengah-tengah hari, pukul 2, petang tu kita tawaf dah. Tuan-tuan berpeluh lah. Kalau tak cukup 7 kali tawaf, saya tak bagi berhenti. Kalau yang tolak roda lah tuan-tuan. Kalau merengkak lah. Kalau dukung lah tuan-tuan. Isteri kita tak larang, Allah tak payah lah abang dukung. Nak bagi yang tawaf dulu pun tak apa kita buat tawaf. Tuan-tuan di Mekah di sana, dia tawaf tuan-tuan, merangkak, ada seorang hamba Allah merangkak. Sambil tawaf, saya tengok, sambil saya teriak tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Saya apa sebenarnya? Saya kata aku yang kuat ni pun tak larat nak tawaf. Dia ni merangkak, berkesok tu, boleh tawaf. Dia orang yang kuat di Malaysia tu, dia orang kuat, yang gagah, duit banyak tapi tak boleh main. Ni yang fakir ni boleh tawaf Baitullah. Hebat tentang Baitullah. Apalah, saya pun tak payah ucapan banyak. Sebentar lagi siapa-siapa yang daftar datang daftar, kita siap dengan CJ tuan-tuan. Kita bagi CJ penghargaan kepada tuan-tuan, bermakna tuan-tuan telah mengikuti kursus di sini. Kemudian kita siap dengan soalan. Tuan-tuan boleh jawab, kita bagi hadiah kepada tuan-tuan. Hadiah pertama Cadbury sebiji. Hadiah yang kedua kita bagi BMW. Hadiah yang ketiga kita bagi satu motosikal. Kita dah sedia tuan-tuan, soalan jawab. Laki pun kita buka, perempuan peserta perempuan pun kita buka. Sebab apa? Soalan yang bagaimana yang ustazah cerita, dia akan tanya balik kepada tuan-tuan, tuan-tuan jawab betul, kami bagi hadiah. Dan juga hari inilah hari yang terakhir. Hari ini kita ada mie kuah. Kemudian kita ada nasi lemak oleh Mati Umi kita lepas tuan-tuan. Tuan-tuan nasi yang mie yang tuan-tuan makan tak lagi, kanji yang tuan-tuan makan, semua yang tuan-tuan makan tu dimasak oleh isteri saya sendiri.
Orang dia tanya, orang tak ambil catering mana? Isteri saya. Anda nak tahu isteri saya, dia masak pun dia masak, dia mengajar pun dia mengajar, dia ceramah pun dia ceramah. Semua dia boleh buat. Itu yang saya sayang sikit ni. Yang pertama, yang kedua, InsyaAllah akan nyusul. Dah, yang hidup kot. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakallahu khairan katsira kepada yang berbahagia Ustaz. Allahumma yasir, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami untuk menyambut panggilan-Mu ya Allah. Wala tu'asir, janganlah Kau persulitkan segala urusan kami ya Allah. Wa tammin bil khair, dan Kau sudahilah ia dengan kebaikan ya Allah untuk diri kami, ahli keluarga kami dan seluruh umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan, segala kerajaan hanyalah hak-Mu ya Allah. Dan tiada ada sekutu bagimu untuk mentakdirkan sekalian alam ini. Meneruskan majlis pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Puan Hajah Hasyiah binti Yaakob, Timbalan Pengarah Urusan Safari Haramain, merangkap penceramah kita untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya muliakan dan hormati, Ustaz Khalid Jaafar, dan seterusnya warga-warga kerja Safari Haramain yang bertumpuk lumus sepanjang sebulan ini untuk melengkapkan khusus umrah kita, yang mana seperti kita semua sedia maklum, hari ini merupakan adalah hari terakhir di dalam khusus bersiri kita, dan insya-Allah Taala kita akan cuba buat bagi selesai. Dan mungkin ambil masa sikit lebih daripada yang sepatutnya, yang mana yang ada menurut Ustaz, dan sikit saja saya nak minta halalkan waktu tuan-tuan dan puan-puan yang kalau saya terambil. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat rahmat kepada kita. Kita bertemu lagi pada pagi ini untuk kita mengakhiri khusus kita pada hari ini, insya-Allah taala, seperti yang saya janjikan pada minggu yang lalu. Hari ini kita masuk ke Mekah dan melakukan umrah. Nah, insya-Allah. Baik, kalau siapa yang ada buku teman tetamu Allah, buka muka surat 18. Siapa yang ada kitab ni? Buka muka surat 18. Perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Baru kita nak contoh tentang pantang larang di dalam ihram. Baik, selepas seseorang itu berniat ihram, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan berikut. Pertama, memakai pakaian yang bercantum ataupun berjahit seperti baju, sarung, seluar dan seluar dalam. Baik, ini adalah untuk lelaki. Perempuan boleh pakai. Saat perempuan kalau tak pakai lagu ni susah. Kena kain tak berjahit, kena tak bersarung, susah. Ini adalah untuk lelaki, memakai pakaian yang bercantum, ataupun berjahit. Sarung seluar, sarung, kain bersarung, kain dekat, dia sarung masuk. Kalau tak sarung masuk, dia belik kodok saja, tak mengapa. Kain tuala, tidak mengapa, walaupun dia ada berjahit di hujung. Tapi kalau saja-saja boleh pakai, tak boleh. Dan kemudian termasuklah seluar dalam. Jangan dia rasa malu, dia tak biasa tak pakai seluar dalam. Dia nak pakai juga baby, dia duduk di dalam, bukan orang nampak. Memang kita tak nampak, siapa nampak? Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dia nanti tengok. Dan kalau orang tegur, buka seluar dalam, tak boleh, saya tak mahu, maka dia kena menanggung dam.
Sekali saya cerita pasal dah, kita cerita dulu sebab pantang larang. Baik, yang kedua memakai sepatu atau capal yang menutup mata kaki, tutup kaki depan dan tutup tumit belakang. Tutup kaki depan, mata kaki ni anak-anak jari kaki dan termasuklah buku lali sekali. Haram, kalau dalam ihram haram kita tutup. Yang ketiga, menutup kepala dengan serban, songkok, kopiah atau sebagainya. Tutup kepala, dia letak kopiah dia ke, atau dia ambil kain, dia letak di atas kepala dia, atau sebagainya, sesuatu yang diletak di atas kepala. Contoh kata terlampau panas, kain ihram yang belit di badan tu diangkat, letak di atas kepala dia. Bila orang tegur dia, alhamdulillah ihram, dia cepat-cepat buka, dia tak kena. Dia tak kena dah. Tapi kalau kata dia turun, pi aku panas sangat, baru dia kena. Sebab dia tak mau bertindak dengan segera. Dia balik, dia akan dikenakan dam. Dam dia dam yang ni, takhir dan takdir. InsyaAllah, tadi kita cerita Dan lagi, kalau kata dia terlampau panas, dia angkat kain serban dia tapi dia tutup atas, tak kena di atas kulit kepala, tak apa, itu diharuskan. Atau dia lari duduk di bawah pokok, itu dibolehkan. Dia masuk duduk dalam kemah, itu dibolehkan. Dia bawa payung, itu dibolehkan. Jadi benda tu tak duduk di atas kulit kepala. Itu untuk lelaki. Perempuan kena pakai. Ini larangan ketiga-tiga larangan ni adalah untuk lelaki. Memakai pakaian yang berjahit, memakai sepatu yang tutup kaki, dan memakai menutup kepala. Tiga-tiga benda ni adalah untuk lelaki. Haram. Haram. Tapi haram tiga ini bagi lelaki, wajib bagi perempuan. Ketiga-tiga ni dia jadi terbalik pula untuk perempuan. Ingat, kalau dia ni tidak boleh untuk lelaki tetapi wajib bagi perempuan. Wajib bagi perempuan memakai pakaian berjahit. Memelihara seluruh anggota dia kecuali yang Rasulullah izinkan, iaitu muka dan tangan. Maka kalau kata lengan bagi kita yang jenis luah tu, eloklah kita pakai sarung tangan. Saya panggil stokin tangan. Pakai sarung tangan. Dan kemudian yang ada balung tu, maka eloklah ditutup. Cari tudung yang ada balung. Apa dia orang panggil? Kikik. Bukan tudung yang ada balung, tudung yang ada kikik. Kita yang ada balung. Balung ni iaitu bawah daripada dagu ni. Di antara perkara-perkara yang masuk di dalam aurat. Jadi dagu ni tak apa. Dagu bukan aurat, okey? Tetapi hak yang ni, hak yang bawah ni, sama ada dia orang berisi yang banyak, nanti nampak kembung, ataupun dia orang kuih, tapi dalam ni tetap kena jaga. Sebab dia di antara aurat, yang mana yang Nabi wajibkan suruh tutup. Ini bagi perempuan wajib tutup kepala pada keseluruhannya. Selai rambut pun tak boleh keluar. Kalau kata keluar rambut, simpan. Simpan, jangan cabut lagi, simpan. Baik. Dan kemudian kasut untuk perempuan. Perempuan dia pakai kasut, tak disyaratkan kasut dia macam lelaki. Lelaki bersyarat. Saya kata lagi senang lelaki ni ambil slipper yang tali luar tu lah senang. Yang disepit kat atas tu senang, tak payah dia ambil kasut ikat-ikat, tak usah. Cari slipper yang mudah kita selung, kita nampak lima anak jari kaki tu keluar. Itu untuk lelaki. Tapi perempuan tak boleh. Perempuan dia bersarung dengan stokin. Pastikan stokin yang dia pakai tu stokin yang tak jarang. Bila mana dia masuk kaki dia, test dulu, pakai, lepas tu tengok kat tumit. Kita nanti stokin tekan selalu dekat bahagian tumit. Kalau nampak warna kulit, bermakna dia tidak boleh dibawa tawaf. Tak sah tawaf. Dia kena tengok, dia pakai, dia sarung-sarung dia pakai. Okey, dia nampak jarang, jangan buang stokin tu. Ambil lagi satu, sarung kat atas, pakai dua. Tak lagi pergi buang habis pula. Hak yang jarang tu sarung kat atas. Apa pun dia kata, kalau tengok ke depan tak berapa nampak, tapi tengok di bahagian tumit, baru kita nampak warna kulit. Lepas tu maka kita pakailah di dalam ihram. Lelaki haram pakai stokin.
Walaupun stokin itu tak berjahit, lelaki haram memakai sebab menutup mata kaki. Okey, baik. Kemudian yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang ni kalau dah berniat ihram, haram pakai wangi-wangian. Tapi kalau dia belum berniat ihram, sunat balik pakai. Lepas dia mandi ihram, waktu saya kata nak mandi ihram ni, kemungkinan kita mandi di Madinah. Kita mandi, kita bersyampu, cuci bagi keseluruhannya macam orang bagi mandi mayat tu. Orang yang nak buat kerja ihram ni macam orang nak pergi mandi. Cara pengurusan dia, bagi rata air ke seluruh tubuh badan, potong kuku, gosok gigi, buang segala cemar yang ada di dalam tubuh badan kita. Saya kata kalau macam tu lebih baik kita dandan di rumah siap-siap. Di sana tak gaduh dah. Dan kemudian apabila dah selesai, disunatkan kita memakai wangi-wangian di badan. Dan ingat, di badan, bukan di pakaian, tapi di badan. Sapu. Nak sapu, roon ke di ketiak, nak sapu, minyak di rambut. Kalau lelaki, dia mungkin rambut dia panjang sikit, suka main berjuntai di depan. Bila mana dah haram, dalam ihram haram pakai songkok. Rambut dia ni suka turun ke depan. Bila rambut dia turun ke depan, dia sujud di atas rambut tu tidak sah. Walaupun berlapis sehelai rambut, bagi lelaki tak sah. Jadi dia bubuh minyak, boleh sebelum berniat ihram. Dia bubuh minyak rambut, atau dia nak bubuh minyak di bahagian janggut dia, itu dibolehkan. Sekalipun benda tu benda wangi, selagi dia belum berniat ihram. Tapi dia masuk niat ihram, tak payah, tak boleh dah, haram dia memakai. Macam mana yang minyak wangi di badan? Minyak wangi di badan dia terkena pada pakaian ihram tu, maka itu diharuskan, tak mengapa. Sebab dia nak ambil pahala sunat berwangi-wangian. Begitu juga dengan perempuan. Kalau kata nak bubuh bedak bagi wangi-wangi, boleh. Nak bubuh krim ke apa ke, boleh. Tapi sebelum berniat ihram. Apabila dah berniat ihram, tinggalkan. Tinggalkan. Okey, saya bagi satu masalah. Kita pakai wangi-wangian, berpeluh. Sebab kita bergerak, berpeluh. Badan kita yang wangi tu, lekatlah minyak wangi tu pada pakaian ihram kita. Dia dah melekat di kita. Kemudian kita ambil wuduk, kita batal. Sampai di satu persinggahan, kita ambil wuduk. Kita buka telekung kita, kita sangkut. Di telekung tu dah pun kena wangi-wangian daripada penuh badan kita, dengan sebab kita pakai minyak wangi sebelum ni ihram tadi. Kain tu tak landai dah. Kain tu tak landai dah. Begitu juga lelaki, dia pakai wangi-wangian di badan, di badan dia. Lepas tu dia pakai ihram, lekat di situ. Bila nak ambil dia, buka, dia letak. Ini haul yang asah, sebab dia ada dua pendapat. Saya nak buka dua-dua pendapat. Pada kaum yang asah, tak boleh ambil dah. Dia kena cari kain lain untuk belit badan dia, sebab pakaian tu dah tertanggal daripada badan dia. Boleh, mula saya kata sunat. Tapi bila jadi masalah macam ni, susah. Kalau orang perempuan dah jadi tu, jangan pisahkan telekung tu dari badan. Kalau nak ambil ayat sembahyang, jangan buka sangkut dia, tapi biar dia melekat di leher kita ke, ikat di pinggang kita ke. Begitu juga lelaki. Kalau dah rasa minyak wangi di badan tu dah lekat pada kain ihram yang atas yang masa kita buka tu, sebaik-baiknya dia ikat di pinggang. Jangan pisahkan dia daripada badan. Kalau duduk di tangan tak apa, kita selagi dia duduk ada lekat dengan kita. Tapi bila kita dah sangkut, kita nak ambil dia balik, bermakna kita memakai pakaian yang terkena bau-bauan, maka kena bayar dah. Dan dia takhir dan takdir. Takhir dan takdir. Jadi kalau pada kaul yang pendapat yang lemah, kalau kita nak pakai pendapat yang lemah, boleh, sebab dia kata yang tu pakaian. Kalau kita ni nak ambil lebih baik lah, ambil yang asok, yang lebih baik, yang terbaik. Okey. Kemudian yang kelima, memotong, mencabut atau mencukur rambut pada tubuh. Demikian juga dengan kuku. Memotong, mencabut rambut pada tubuh badan kita.
dengan sengaja, dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kedua-dua benda ni kena dam, termasuklah memotong kuku. Dia macam saya kata masalah perempuan, dia terkelak rambut kat sini, dia nak sumbat kelak juga, dia pun pintar-pintar dia cabut. Bila dia cabut, dia tengok berapa selai, dia kena bayar RM5. Itu mengikut harga kadar secupak makanan asasi penduduk Mekah. Dia pun makan roti, kita tanya secupak gandum dia harga berapa, dia pakai RM5. Kita kena bayar sehelai rambut yang kita cabut RM5 kita kena bayar. Ataupun korek hidung, itu bulu yang lekat pada badan kita. Kalau di sana Allah nanti uji hidung kita, yang dalam dia jadi kerak. Kita menyewa dia punya soseng, tapi nak korek dia duduk di dalam. Dia ni tak ada buat apa, duduk atas 6 jam. Bulan korek sampai terkelak air mata. Tarik tengok dia ada bulu. Kalau satu RM5, dua RM10, tiga, yang dua tu boleh gagah lagi. Kalau main tiga demam juga. Lah ni sekok kambing dia Arab mahal lah. Lah dulu 350, lah ni 550. Kena bawa 1000, habis tak payah beli apa. Mati mata putih, dia tengok apa pun tak dapat. Tu baru kesalahan. Ingat, bulu yang gelap tak cerita lagi tentang kuku. Duduk saja belek, kuku ada sungkap di tepi-tepi ni, cabut. Kena bayar sengaja ataupun tidak sengaja. Tak sengaja mungkin, sebab dia telah pun mencacatkan. Tapi kalau bagi lelaki yang tadi, dia letak tak sengaja, dia letak kain ihram atas kepala dia, atau dia bubuk songkok atas kepala dia, tak sengaja, orang tekuk, dia cepat-cepat buka. Yang tu tak kena dam. Tapi kalau yang ni kena, sebab ini dipanggil ihtilaf. Ihtilaf ni sesuatu yang membinasakan yang ada pada badan kita. Hak yang kita letak songkok atas kepala, dia tak binasa. Baik. Kemudian memakai pakaian yang terkena wangi-wangian. Macam saya contoh tadi, pakaian yang dah ada, bila kita pakai, kita dianggap sebagai memakai pakaian yang terkena wangi-wangian. Kita pakai, orang habaq, baju hang wangi, cepat-cepat buka. Telekuk hang dah bau wangi, buka cepat-cepat. Jangan pula ambil tips. Kita punya tabiat, benda busuk ke, benda wangi ke, tengok mana pun pegang-pegang, terus dia tu. Dia kena tarik pun, dia tahu dah benda tu busuk. Tengok mana pun dia nak buat juga di situ. Itu yang dia jadi haram. Okey, kalau dia kata, okey tak apa, telekuk ni dah kena, dia ambil isap. Tu sebenarnya kita kata beg hak yang syarikat bagi tu, yang sederhana besar tu, bawa sentiasa ada kat kita. Dalam tu ada sepasang persalinan yang memang kita nak heret ke mana-mana. Kalau berlaku apa-apa di pertengahan jalan, maka ada gantinya. Okey, kalau dalam perjalanan daripada Madinah ke Mekah ni, kalau lelaki bubuh yang peringkat satu di dalam beg tu, dibimbangi kalau masalah ni jadi. Dia bukan nak boleh tukar lagi serta-merta, melainkan dengan apa yang ada di dalam beg yang ada dekat dia. Yang itulah yang dia boleh balut pada tubuh badan dia. Ini memakai wangi-wangian. Atau saja kita percik, contoh kata terlupa, kita sempuk, ataupun arak yang jual minyak wangi, dia ni nanti dia suar minyak wangi je. Dia nak calik dia kita habaq ada, kita tak ihram, kita baru nak habaq, dia nak calik. Baik, apa yang perlu kita buat, kita tak berdosa, kita tak kena dam. Sebab bukan dengan kerelaan cepat-cepat kita pergi basuh. Baik, kalau kita tak mau basuh, kita duk sayang minyak ni cukup wangi, baby, bukan aku yang celek, tapi dia yang celek. Bukan aku reda, tapi kita biar kena dam. Kalau kata dia celek, kalau macam orang perempuan terkena pada pakaian, dia kena tukar. Ataupun dia basuh pada bahagian yang terkena wangi-wangian, dia tak ada baju nak tukar, dia kena pergi basuh bagi hilang wangi-wangian tu. Itu tentang wangi-wangian ni lah, kena jaga betul-betul. Baik. Kemudian membunuh binatang darat yang halal atau mengganggunya dengan cara apa jua pun. Membunuh
Nah, okey, kalau di Mekah ni kadang-kadang dia buat main belalang. Ada satu tu pergi belalang banyak sangat. Kalaulah kita bunuh dia tanpa sengaja pun kena bayar. Dia nanti kalau kata dia tak mati, terpijak tak apa. Tapi kalau dia tak mati, dia hidup lagi. Kita ni bila dah terlampau banyak, kita terpijak, kena bayar walaupun tak sengaja. Sebab belalang ni binatang yang boleh, yang halal dimakan dagingnya. Begitu juga dengan burung merpati. Kita tangkap, kita suruh orang yang tukang masak hotel kita ni, pergi buat goreng celup tepung. Aku lama dah duk makan ni sampai nak tak lalu hang goreng tak. Tengok bulat-bulat gemuk-gemuk, maka kita kena bayar dam. Memburu binatang. Tapi dia dam ni tertib dan takdil. Tertib dan takdil ni mau tak mau dia kena buat juga. Dia kena buat juga. Kalau tak mampu, barulah dia boleh puasa. Tertib dan takdil ni paling tinggi seekor unta. Pasal saja-saja pergi cari penyakit. Tapi boleh makan tak ayam? Ayam yang dah orang masak boleh makan lah. Ada yang main tanya kita boleh makan tak dalam airang, boleh makan ikan tak? Boleh makan binatang yang dah pun dimasak. Bukan kita pergi buru dia, orang lain yang buru buat main dekat kita. Maka kita boleh makan ayam, boleh makan daging dan sebagainya. Sebab benda tu dah siap pun dimasak. Bukan kita yang buat dia. Kalau ikan main tak masak lagi, katalah andai kata berlaku darurat, orang buat main kat kita ikan mentah, kita dalam ihram, boleh tak nak menguruskan ikan tu? Boleh. Sebab dia di air. Di darat yang tak boleh. Binatang darat dan juga yang terbang. Tapi kalau dalam air, ikan pau pun boleh. Okey, sebab dia di air. Itu kena ingat lah. Okey. Dan kemudian nikah atau menikahkan. Kita beritahu kalau tak balik sabar asal kalau nak nikah. Baju depan ihram dulu. Nikah ataupun menikahkan. Tak dah nak tunggu dah. Teringin sangat-sangat, dah berkenan di hati nak kahwin waktu tu juga. Maka ianya haram. Akad nikah tu tidak sah. Hak yang tukang jadi saksi pun kena dah. Tambahlah orang yang melakukan. Ni sebab ni disebut nikah ataupun menikahkan. Atau sebagainya, masuk Pitulung Minang jadi orang tengah, jadi pinang muda. Ni aku nak abadkan, dia tu duk berkenan. Lama dah daripada hari pertama tengok dia buat. Hak yang tukang abad aku tahu bang lah. Yang tu damai takhir dan takdir. Hak yang duk jadi nak bagi penjadi, nak menjodohkan juga, apapun tunggu sat. Kalau kawan tu agak kat dia, aku teringin sungguh kat kawan tu, hang tengok segak dia ni. Agak dia sat, tunggu sat. Bagi habis saya ihram kita ni, esok lepas tahlul aku pergi tolong minangkan. Tak apa. Apapun tunggu bagi selesai. Dan kemudian mencaci, mencerca, memaki hamun dengan menggunakan kata-kata yang kotor, keji atau bertengkar. Yang ni lah selalu banyak jadi berkelahi. Dalam ihram berkelahi, sabar. Kita duduk sebilik dengan kawan, berjanji dengan kawan, saat lagi yang tunggu aku lawan dalam tunggu menunggu hilang. Dalam duk tunggu, dalam kita duk nampak dia berjalan keluar sekali. Mungkin kawan tu singgah nak minum air Zam-Zam, tapi dia tak habaq. Kita ni berjalan terus, kali-kali dah tak ada. Kita ni jangan kata apa terselang 2 orang kawan pun cukup lah hilang. Sebab tu saya bagi tak awal-awal kursus kita tu jam jalan nak balik, baru kita tak marah kat orang, kan? Baru tak saling tunggu-menunggu. Kemudian bila dah hilang, kali-kali tak ada, kawan ni pun nak radang, tunggu lama tak mat. Hak kawan ni lagi radang, kawan ni lari tinggal aku. Lepas tu dia berhenti beli di mana? Berkelahi di tempat makan, berkelahi di dalam bilik. Sedangkan kita dalam ihram, kena bayar dah sekok kambing. Lepas tu berkelahi, mulut tak boleh jaga. Macam mana di Malaysia, macam tu di sana. Buat pula memaki hamun, mencerca, sampai 7 keturunan hak dalam kubur boleh bangkit buat naik. Bayarlah cik dam. Okey.
Dan kemudian bersetubuh atau bercumbu-cumbuan, tarafuq. Nah, istimta atau bersedap-sedap, bersetubuh atau bercumbu-cumbuan. Sebab tu kalau jemaah yang pergi suami isteri, bila mana dalam ihram, saya akan nasihatkan jemaah, kalau boleh jangan duduk dengan suami pengasing. Hak yang perempuan kita suruh duduk di belakang, yang suami-suami duduk di depan. Berpisah saja, bukan lama, 6 jam perjalanan untuk daripada Madinah untuk ke Mekah, pisah saja. Tak lagi dia kata zalim sungguh, dahlah duduk di hotel tak sekali. Kami nak duduk atas bah sekali pun tak boleh. Cik kena ingat, abang cik pakai kain belah. Bila dia duduk, dia lena terbelah kain, tak lagi duduk teringin tengok paha abang pun susah. Tengok abang gebu paha dia. Teringin, itu dipanggil tarafuq. Teringin pun tak boleh. Sebab tu, kalaulah boleh, pisahkan. Kalau tak boleh pisah, tak apa. Saya tak ada apa-apa perasaan, tak ada apa. Okey, boleh duduk. Atau mungkin suami dia tak apa-apa nak faham sikit, isteri tu faham lebih. Ya abang, saya kena duduk dengan suami saya. Saya boleh cerita dekat dia satu-satu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, dia boleh duduk. Bukan haram duduk. Boleh kalau kata dia nak pegang lengan suami dia dalam ihram, boleh. Dengan syarat tidak ada perasaan syahwat. Kalau ada, lebih baik lepaskan sebelum kena dam. Hak yang sekok kambing. Lebih daripada tu, sekok unta. Lagi tak mampu nak sekok unta pergi ber-7,000. Mahal daripada tambang kita pergi umrah. Jaga sat, saya kata bukan lama, hanya 6 jam saja. Dan kemudian 12, mengganggu atau merosakkan tumbuh-tumbuhan yang hidup di seluruh kawasan tanah haram. Tumbuh-tumbuhan yang hidup, apa juga pokok yang hidup. Yang hidup, kena faham, bukan yang ada orang tebang. Terbalik dah hanti dia, orang dah tebang. Kita pergi tengok, daun apa, kita angkat, kita cium. Selagi daun itu tak berbau ini, maka tidak mengapa. Pasal apa? Pokok tu dah pun mereka tebang, yang dah berpisah dari tanah. Tapi kalau yang duduk di pokok, yang duduk di atas tanah masih terpajak, masih hidup, kalau kita fikir pak, tak tentu halang, maka kena sekok unta. Adalah pencerahan dia, tak lagi tak kan buat pencerahan. Okey, baik, saya minta maaf, saya tak sempat nak buat draft. Nampak? Okey, baik. Dam ni, dam bermakna, kita berkenalan dengan dam. Apa makna dam? Dam ini denda. Dam ini denda. Bukan Allah zalim, tetapi Allah nak suruh kita bersedekah di tanah haram. Kita kalau saja-saja, kita nanti sayang nak sedekah dengan jumlah yang banyak. Kita nanti cari duit pecah-pecah, serial. 2 rial lah kata kena dam, kita jadi takut. Aku nanti ihram sampai balik Malaysia, jenuh tak boleh nak bersetubuh, kemudian tak boleh nak menikahkan anak, tak boleh nak menjadi wali, tak boleh nak pergi meminang. Dia jadi takut. Jadi dia akan bayar juga. Bayar dah wajib di tanah haram. Kecuali kalau dia jahil, dia tak tahu, dia dah balik Malaysia, rupanya dia kena dah pada bahagian-bahagian ni, dia tak tahu, dia jahil, dia boleh kirim dekat kawan dia, tolong bayar sak dam aku. Tapi dia tak boleh bayar di Malaysia. Ni aku bayar dam dengan sebab aku telah melakukan pancalahan, aku sebelah kambing di Malaysia. Tak boleh. Dam tu tak boleh pakai. Dia kena kirim dekat kawan dia yang pergi ke Mekah. Buat di Mekah. Tak boleh buat di Madinah. Tak boleh, walaupun Madinah ada tanah haram. Itu maksud dam. Dam ni denda. Tapi denda yang mengandungi rahmat. Sebab apa? Sedekah wajib. Kalau di dalam istilah Imam Syafi'i, dia tak panggil yang ni penalty, dia panggil yang ni sedekah wajib. Yang mana tak mahu kita kena bagi. Kita kena redha. Jangan memungut. Jangan memungut tetapi redha. Okey, baik. Dan ada 4. Pertama, tertib dan takdir. Tertib dan takdir ni ikut turutan yang kena, mengikut kadar. Tertib dan takdir, saya cuba nak kupaskan apa dia yang dimaksudkan dengan tertib dan takdir. Kebiasaan yang ni yang dikenakan kepada jemaah haji. Jemaah umrah tak ada ini.
yang tak berwukuf di Arafah, yang tak bermalam di Muzdalifah, yang paling nanti kena. Dia kena mengikut turutan dengan kadar yang ditetapkan. Mengikut turutan ni, ikut kesalahan apa yang dia buat. Kalau kata dia kena sekok kambing, lepas tu dia kena puasa, dia kena buat dua-dua tu. Dia tak boleh pilih. Ini untuk orang haji. Kalau untuk orang umrah, tak ada. Dia tak ada mabit di Muzdalifah, dia tak ada melontak di Mina, dia tidak ada bermalam di Mina. Ini tak ada. Untuk orang umrah, tertib dengan takdir, tak ada. Untuk orang umrah, nombor 2 lagi, paling banyak untuk orang umrah. Takhir dan takdir. Baik, apa makna takhir dan takdir ni? Takhir boleh memilih, takdir kadar. Boleh memilih kadar. Okey, saya nak tekankan pada takhir dan takdir ni, boleh memilih kadar. Dia mula-mula, yang pertama, kalau kita buat salah, contoh saya kata, kita buat salah, rambut gatal-gatal cabut, ataupun kita garu, tengok-tengok loh, sebab kita garu, terkeluar rambut, atau kena ketik nyamuk, kita tampak nyamuk, kita garu, tercabut bulu rumah. Okey, tengok-tengok bulu rumah tu lebih, ataupun lebih daripada 2, bermakna 3 helai. 3 helai. Jadi dia kena dalam ni, takhir dan takdir. Dia boleh memilih kadar. Kadar yang pertama, kadar yang pertama, dia kena sembelih sekok kambing. Kira-kira tanya, kambing berapa sekok? Kambing 550, tak cukup Ustaz, saya bawa duit sekian harga. Tak apa, takhir, atas nama takhir, pilih yang kedua. Pilih yang kedua. Apa ya? Hendaklah kamu berpuasa 3 hari berturut-turut di tanah haram. 3 hari berturut-turut. Kena faham makna mutatabi'ain ni, kena faham makna berturut-turut ni. Kalau kata kita puasa hari kedua, dah agak teruk sungguh, hari ni nak cuti, esok nak puasa. Kena mula daripada 1 balik. Puasa di tanah haram ni dia cabaran sikit. Kita puasa orang tengah duduk makan, mak tak cabaran. Jadi dia kata 2 pun tak boleh, tak berdaya. Maka takhir yang ketiga, yang kata takhir dengan takdir. Pilihan yang ketiga iaitu memberi makan 6 orang fakir miskin, seorang 2 cupak kadar dia. Memberi makan 6 orang fakir miskin, kadar 2 cupak. Maksud 2 cupak ni, seorang fakir kita bagi 20 rial. Okey, kita bagi 10 rial. Kalau kita nak bagi 20, maka tak sampai lah. Tapi saya kata cari 6 orang fakir miskin, kita bagi seorang 10. Jadi 60 rial. Itu pilihan yang ketiga. Kebiasaan jemaah umrah, saya akan bagi cadangan yang nombor 3 ni ambil. Kecuali kalau yang bawa dia banyak, baru dia nanti kita tak apa, setelah saya ambil yang nombor 1. Tapi kebiasaan saya akan bagi yang ketiga. Ini kita semua mampu buat, iaitu memberi makan 6 orang fakir miskin. Setiap seorang kena bagi 2 cupak, iaitu seorang 10 rial. 6 orang 60 rial. Baik, atas kesalahan apa? Atas kesalahan mencabut rambut 3 helai sekaligus, ataupun potong kuku 3 jari ni, atau 3 kali ketik, kita kata. Dia ambil ketik kuku, dia lupa, dia duduk tunggu sementara orang nak siap sembahyang di RNR tu. Dia tengok kuku dia, dia ketik. Dalam beg dia tu ada segala. 3 kali dia ketik, sekok kambing. Saya terlupa nak baca. Lupa kau kena. Tak dapat lihat, tak mampu ambil nombor 2, puasa 3 hari. Merasa puasa pun tak apa, ambil nombor 3. Jadi kita berhak untuk memilih di antara ketiga-tiga ni. Sebab tu saya kata, saya selalu cadangkan ambil yang ketiga, sebab dia mudah dibuat dan Allah Ta'ala ringankan. Baik, lagi apa kesalahan untuk yang ketiga-tiga ni? Berjalan dengan suami isteri bertawaf, dia pegang, dia cakok suami dia. Dia perempuan, dia pakai telekung. Bila dia cakok dengan suami dia, berlapik dengan telekung, boleh. Sebab tak bersentuh kulit dengan kulit, tak batal. Tapi dalam duk cakok tu terkena
Dulu aku kahwin bersanding dengan dia, orang suruh aku cakap tangan dia dulu ni lah. Asal syok pula. Siap je. Nah? Kena bayar. Lepas tu tak lagi, jangan malu. Kalau selalunya Allah Ta'ala akan hidupkan hati kita. Yang dikata kat kita berkali-kali. Cepat cari orang yang boleh kita buat rujukan. Jangan malu. Okey, abang kata, saya tadi takut tangan suami, ada perasaan keinginan, tiba-tiba jantung saya dudak kencang. Okey, itu dah malu, nah. Kemudian cari dan bagi tahu. Kita selesaikan di tanah haram sebelum kita pulang ke Malaysia. Kalau tidak, tahlulnya tak sah, tawafnya tak sah, sa'inya tak sah, niat saja yang sah. Itu yang bahaya. Kalau niat tak sah tak apa, dia niat tu sah. Hak yang kerja buat lain semua tak sah. Dia nak kena mula balik. Mai hak yang kali kedua abang tak mau pilih dengan dia. Nah, itu tak apa. Amal ikut kat belakang. Okey, yang tu tak apa. Nah, yang tu kena jaga. Boleh yang pilih ni, takhir dan takdir. Atau kita mencabut pokok-pokok. Nah, pokok-pokok yang kita cabut, iaitu 3 helai berturut-turut. Maksud 3 helai berturut-turut, kita buat dalam tu. Lainlah kalau macam kita buat satu-satu dalam masa yang berbeza. Contoh kata pukul 2 kita cabut kuku, dah 5 rial. Sat lagi pukul 3 cabut pula hak yang belah kanan, 5 rial juga. Sebab masa yang berbeza-beza. Tapi kalau dalam waktu berturut-turut dalam tu juga, yang saya katakan 3 kali ketik kuku, habis kena terus. Nah, tapi kalau kita buat satu, ambil pula tukar. Kalau kita lari setengah jam pun, dia tetap kira satu. Cuma jangan buat 3 kali secara serentak. Itu baru kena seekor kambing. Hak yang tadi, yang lain tu kena lah. Korek telinga, gatal telinga, terkelak bulu telinga. Cek tengok 2 helai, 10 rial. Siapa yang duduk dengan 5 rial, 10 rial tu? Dia, kadar dam dia 1 cupak gandum, makanan asasi penduduk Mekah. Jadi kita ni nak pergi beli gandum tang mana, maka kita tukarkan cupak tu dengan nilai duit. Tu saya kata 5 rial, 10 rial. Nah, bulu mata luruh dengan sendirinya. Tak mengapa, sebab dia gugur dengan sendirinya. Yang ni kita duk pergi pakai cedak, bubur cedak tengah-tengah luruh. Kalau kata sekalipun dia kebetulan nak luruh, tapi oleh kerana kita pergi tonyoh dia bagi dia luruh, kita kena bayar. Kira berapa lah. Nah, kalau 1, 5. Kalau 2, 10. Kalau 3, yang ni takhir dan takdir. Okey, orang perempuan tutup muka, kan? Dia tutup muka, tertutup, tak sengaja. Orang beritahu, dah tak boleh lah. Oh, terlupa. Dia cepat-cepat tak bohong. Kalau dia nak tutup juga, sebab sunburn, nak jaga kulit muka dia takut terbakar, sagi hitam. Tapi aku tengok Arab tutup, jangan peduli kat dia. Dia bermazhab lain, dia ada pencerahan yang lain. Kalau kita nak ikut dia, kita kena alim mazhab tu. Mau kita boleh ikut. Nah, ni suka-suka nak taklid pada mazhab tu, mazhab ni, sedangkan kita tak kenal mazhab tu. Imam Syafi'i ni pun kenal tak habis, nak pergi kenal kepada Maliki, Hambali. Nah, Hanafi, macam mana kita nak kenal mereka lain? Nah, okey. Lepas tu, mas lagi satu. Nah, orang lelaki boleh pakai, sebab orang lelaki tak haram tutup muka. Perempuan haram tutup muka. Orang perempuan, dia ambil mas, dia pakai. Pasal apa orang pakai mas? Saya kalau tak pakai, saya ada sakit paru-paru. Saya terhidu debu yang banyak ni, dia akan masuk ke dalam rongga hidung saya, pergi ke dada, mudarat. Yang tu baru kena pakai. Tapi kalau nak ikut Imam Syafi'i, walaupun pakai kena bayar dah. Tapi kalau doktor sahkan, awak ke sana, awak kena pakai mask. Kalau tidak, awak ada penyakit tersedung ke banyak, yang tu baru tak apa. Tapi kalau saja nak pakai, tak boleh. Tengok orang pakai, aku pakai lah, kurang-kurang terlindung sikit kulit muka aku daripada pancaran matahari. Tak boleh. Tahan saat. Di sana cahaya matahari di Mekah memutihkan. Cuba tengok orang yang balik buat haji baru ni paling panas 52 darjah. Hak yang balik ni muka punya serak-serak putih
berseri. Sebab bukan putih kerana aku putih, putih kerana saksi Allah Subhanahu wa taala mencerahkan, keimanan itu terpancar pada wajah. Nah, ingat, yang nak memutihkan adalah Allah. Ni orang perempuan dia suka jaga sangat. Dia takutlah dia hitam, biar dia hitam kerana Allah. Nah, seorang manusia yang mula-mula sekali Nabi dengar tapak kaki dia disuka sama dia, Bilal bin Rabah, putih kan ya? Subhanallah. Sampai Nabi kata kalau berjalan malam memang tak nampak tu dia, punya gelap. Tapi dialah manusia pertama berjalan di dalam syurga. Sebab nak ke syurga Allah, dia tak pilih putih ke hitam. Berapa ramai sahabat yang gelap-gelap masuk ke syurga? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan orang putih, nah, tapi nama masyhur sampai kiamat insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala tak pandang pada luaran kita, nah. Kita kena jaga ibadah, dalaman, amalan. Sebab kalau kata takut nak kena yang ni, walaupun boleh memilih antara tiga, tapi kalau boleh jaga jangan sampai terkena. Kalau nak kena juga, sedekah dari Allah. Jangan marah pada dia. Dan kita jangan pandang hina dekat orang yang kena dam tu. Sebab apa? Beruntung dia dapat bersedekah. Nah, seekor kambing itu kena, beruntunglah dia boleh menumpahkan darah kambing di tanah haram. Allah Ta'ala nak ganti pahala setitik darah yang gugur di tanah haram. 100,000 pahala Allah Ta'ala nak ganti dekat dia. Dia akan dapat lebih lagi kerana dia bayar dam. Hak yang kita yang untuk jaga-jaga ni belum tentu lagi diterima. Itu di antara dam takhir dan takdir. Okey. Kemudian kalaulah dikatakan untuk perempuan yang tertutup tak sengaja tak apa. Begitu juga tangan. Tangan haram. Bagi perempuan tangan haram pakai sarung. Dia ambil sarung, dia sarung. Takut hitam. Haram. Okey? Kalau kata dia tak buka dengan segera, bila kawan dia tolong peringat atau dia sendiri teringat, nah, dia tak buka dengan segera, maka dia kena bayar takhir dengan takdir ni. Kalau kata dia kata bi, aku nak pakai juga, dia tak ada takhir dengan takdir lah. Boh, orang dah cekok kambing, baca dia tegak. Okey, lelaki, kita sampai di hotel, sampai di Mekah, kita masih dalam ihram, kita tak tahu buat. Mutawif akan beritahu, okey, sekian-sekian waktu, dalam pukul 12.30 malam lagi semua turun di lobi, kita sama-sama akan bergerak untuk melakukan umrah yang pertama. Sementara nak tunggu, mungkin kita check in hotel dalam pukul 10 kebiasaannya. Duk tunggu 2 jam lagi tu. Sementara kita duduk bilik, satu bilik 4 orang. Sementara nak tunggu kawan mandi, dia duduk sat. Dia duduk sat. Nampak baju pagoda putih dia selalu. Dia selalu pakai. Pasal apa? Nak pergi jumpa isteri dia sebelah, nak pergi ambil gunting. Dia pun selalu baju. Dia terlupa. Okay, sampai kat depan pintu bilik isteri dia. Isteri dia kata, abang pakai baju. Buka lah tu. Kalau dia tahu dia pergi, seekor kambing set. Walaupun tapi dia biar. Tapi kalau dia buat dengan segera, maka akan terhapus dalam dia tu. Okey. Paling banyak ini ya, takhir dengan takdir. Dia rasa syu'um boleh pilih. Kemudian tertib dan takdir, iaitu ikut sebutan, boleh diganti dengan puasa. Ini yang pergi meminang tu. Yang pergi meminang, yang lagi satu yang ni, yang tebang pokok, yang buru binatang buruan tu, saya kata belanang kena jaga. Belanang banyak di Mekah. Dia nanti terbang, kena main satu musim tu banyak dia terbang. Okey, kalau berlaku kali ni, saya kata jalan seret kaki. Dia suka main musim dekat-dekat musim sejuk. Ni kalau kita pergi bulan 12 ni, yang pernah dijumpa lah. Kadang ada, kadang tak ada. Jalan seret kaki. Tahu seret kaki? Takut kalau kita angkat, yang duduk bersepah ke atas dataran, kita nak jalan pergi ke masjid, terpijak dah. Kalau dah mati tak apa. Kalau ada hidup lagi kita pijak, kita kena bayar dam. Seekor kita kena bayar 5 rial. 2 ekor tapi banyak, lagi banyak kita kena yang tu kena jaga. Ini untuk takdir, tertib dan takdir. Mau tak mau kena bayar juga. Yang dia boleh jadi sampai seekor unta. Ini kita jaga. Lepas tu dia tak boleh pilih pula dah. Mau tak mau kena bayar. Kalau
dia kata saya tak mampu seekor unta. Baik, ganti seekor lembu. Nah, saya tak mampu seekor lembu. Baik, 7 ekor kambing. Ni saat bersetubuh lah ni. Nah, 7 ekor kambing. Saya tak mampu 7 ekor kambing tu. Habis itu barulah dia bagi pilihan yang ketiga. Nah, tak adil ni maksudnya boleh diganti dengan puasa. Tapi kena puasa sebanyak 10 hari. 3 hari berturut-turut di Mekah dan balik boleh buat di Malaysia 7 hari. Nah, ini untuk tebang pokok, nah, buruh binatang buruan dan melakukan persetubuhan. Walaupun persetubuhan itu dilakukan secara halal. Yang kita buat. Okey, dan yang terakhir, yang keempat iaitu takhyir dan takdil. Takhyir dan takdil ni boleh pilih. Nah, boleh pilih untuk digantikan dengan berpuasa. Yang ni kira yang orang yang tertahan daripada melakukan umrah. Dia dah berniat dah nak buat umrah, dia siap dah niat nak buat umrah, tetapi bila dia nak masuk pergi ke tanah haram, orang sekat. Macam yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semasa peperangan Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah. Dia dengan para sahabat dah berniat ihram dan Sayyidina Ali singgah di Hudaibiyah. Sampai di Hudaibiyah, mai puak-puak kafir Quraisy tahan Nabi tak bagi masuk. Bila tahan Nabi tak bagi masuk, Nabi tak boleh masuk. Seramai 2,000 orang muslimin di kalangan muhajirin dan ansar yang ikut Nabi mai ni duduk tertahan di Hudaibiyah, tak boleh nak masuk. Semua dah berniat ihram, semua dah pakai pakaian ihram. Kemudian tak boleh nak masuk sebab orang kafir musyrikin tak bagi masuk, kami bunuh. Nabi pun bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah, nak buat macam mana, orang lain dah marah, kita dah semua pakat berniat dah. Nah, tapi tak boleh masuk. Dia kata kita lumpuh. Kalau lumpuh jadi membunuh. Nabi kata kita bukan nak pergi berperang, kita nak pergi buat umrah. Bukan lama, sehari je. Minta sehari saja dia tak mau bagi. Bertangkap Osman, dia berbohong, dia bagi tahu, dia berbunuh. Jadi Nabi ni satu-satu cara. Kita dah berniat ihram, tapi kita tak boleh masuk ke tanah haram, maka kita kena tahlul di sini. Tahlul yang kena bayarkan. Sebab apa? Sebab terhalang daripada masuk ke tanah haram. Maka di situ Nabi sembelih 7 ekor kambing. Sambil lepas habis dia sembelih, kemudian sahabat-sahabat yang tengok Nabi melakukan penyembelihan itu sebagai dam. Dia pun ikut. Dia pun ikut penyembelih. Dan kemudian selesai sembelih, barulah Nabi tahlul. Dia cukup rambut dia dengan menggunakan pedang yang dia sembelih kambing itu tadi. Pasal apa? Sebab terhalang. Kita insya-Allah kita minta Allah Taala permudahkan. Tapi kalau berlaku, kalau berlaku pada kita, kita nak masuk dengan bas, tengok polis kat, hampa semua tak boleh masuk. Dengan sebab apa-apa di dalam tu tak boleh berlaku kecemasan dalam tu, hampa semua tak boleh masuk. Kita tertahan. Hari kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, flight kita dah nak balik. Kita kena balik, tapi kita kena bayar dam. Andai berlaku ini dah terakhir, takhir dan takdir. Memang pening pun. Saya pun dah mengaji bab dam ni, tapi tak apalah. Kita ada rujukan, kita ada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sama-sama rujuk. Saya bukan orang bijak pandai, tapi bolehlah sekadar nak memberi pencerahan kepada satu-satu perkara, baik itu tentang pantang larang dan juga dam yang dikenakan bayar. Habis. Ada soalan nak tanya sebelum kita masuk buat umrah? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Ya, sila. Saya bagi mic. Alhamdulillah dengan ada dapat faham lah. Tadi saya nak tanya juga berapa lama kita pakai ihram, itu saja. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Satu pencerahan ilmu untuk kawan-kawan. Orang yang bertanya ni pahala dia banyak. Berapa lama untuk kita pakai ihram? Baik, saya bagi tahu kebiasaannya kita akan mula pakai ihram
daripada kita mai Madinah. Dari Madinah kita singgah di Bir Ali. Saya beritahu mungkin pukul 4 petang masuknya waktu asar. Pukul 4 petang itu bermulanya ihram kita. Sejauh mana? Sampai pukul 3 pagi malam ni. Katalah hari ni kita berniat ihram asar tadi sampai bila? Sampai pukul 3 pagi. InsyaAllah selesai kita buat umrah, kita tahlil, maka kita pun keluarlah daripada ihram. Kalau nak ikut-ikut tak sampai 24 jam. Tidak, hanya 11 jam. Saya katalah 12 jam kita dalam ihram. Itu paling lama. Dalam ihram umrah paling lama 11 jam. Dan untuk perempuan haid dia mungkin ambil masa sampai berhari-hari. Sementara nak tunggu haid yang kering. Tapi kalau untuk lelaki biasa, kebiasaannya dalam 10 jam atau 11 jam. Itu hari pertama untuk umrah pertama. Okey, hari kedua. Hari kedua kita ni ada tenaga lagi berniat nak tambah lagi satu umrah. Hari ni saya nak pergi berniat umrah. Di mana? Di Tanah Ain. Bagi tahu dekat Mutawif tolong bawa pergi sampai ke masjid berniat. Berniat tu balik. Kalau boleh jangan singgah hotel kalau mampu. Jangan singgah hotel. Patah balik mai masuk. Lalunya van atau taksi yang kita naik dia akan hantar sampai dekat Masjidil Haram. Kita masuk, kita buat dalam 2 jam habis. Kita dalam ihram 2 jam saja. Tak lama. Itu kalau kita buat cepat. Kalau lagi lambat mungkinlah dalam 3-4 jam. Dia tak pilah sampai 24 jam. Kalau selesai kita masuk, kita tawaf. Habis tawaf kita sa'i. Habis sa'i kita tahlul, bergunting. Maka habislah. Kalau yang lagi cedah dia boleh buat 1,5 jam, selesai dia. Tapi saya tak bercerita yang cergah, cerita yang lembab. Saya lembab. Okey, kalau yang paling lembab 3 jam selesai. Jadi dia taklah membebankan terlalu lama kita berada di dalam ihram. Boleh tuan? Ya, sama-sama. Habis habis kita masuk ke umrah. Baik. Dah kita berada di dalam pantang larang, jaga pantang larang kita. Itu saya kata kita ini seperti mayat. Mayat yang dipakaikan. Kalau kita tengok orang kapal mayat, macam mana orang kapal mayat dengan kain yang tak berjahit, macam itulah kita. Yang lelakinya dan yang perempuannya. Orang bagi pakai telekung, orang bagi pakai stoking, keseluruhan semua cukup lengkap. Disunatkan pakai pakaian putih untuk umrah yang pertama. Dengar baik-baik, saya kata sunat, bukan wajib. Sat lagi jadi masalah pula tak ada jubah putih. Sunat. Kalau dia nak pakai tudung hitam, biru, kuning, kelabu, pakai gong, ada bunga-bunga merah, biru, kuning, hijau, tak apa. Boleh sunat pakai putih. Pegang benda sunat, tak lagi dia susah hati. Telekung dia ada bunga merah, tak apa. Saya ulang balik, sunat pakai putih. Dengar baik-baik, atas nama sunat. Kalau kata lelaki nak pakai kain ihram warna hitam, boleh tak? Boleh. Sunat pakai putih. Ada tulis tapi tak elok lah, tak cantik lah. Kan ibarat macam mayat, orang kapan dengan kain hitam. Tak apa cantik kan? Tapi sah di sisi Allah. Allah nak kira macam tu, sah. Dia tak mahu benda ni membebankan kita semua. Baik, kita masuk ke dalam masjid. Ni cerita masuk ke dalam masjid. Selalunya bila dah sampai di dataran Baitullah ni, Baitullah ni dia duduk di lembah. Bila nak masuk ke dia, kita akan turun satu stage nak sampai dekat dia. Hati kita ni sama ada yang pernah tengok atau yang tak pernah tengok. Berdebar-debar ni. Saya cerita dekat tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa perasaan tu duduk dalam hati ni. Ya Allah, macam mana lah duduk dekat aku ni. Saya harap pertama kali saya tengok dia, saya rebah. Kaki saya tak boleh nak angkat, nak tahu tak boleh pergi. Saya terluja dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu batu hitam yang diletakkan di tengah-tengah pusat dunia, yang boleh menarik seluruh umat manusia satu dunia berimpun dekat dia. Dia macam magnet tu. Kita bukan sembah batu tu, tak. Kita cuma arah kiblat. Satu arah kiblat yang sama. Apa warna kulit kita, apa bangsa kita, satu tu. Dan Mutawif akan bagi masa untuk berhenti menatap, melihat dia.
Kita akan diberi masa 5 minit iaitu sebagai tanda penghormatan kita. Ada yang turun sujud syukur apabila pertama kali melihat Baitullah. Turun sujud syukur, tapi kena menghadap arah kiblat tu. Ada yang tak terkata apa-apa, hanya menangis mengalirkan air mata. Tapi saya beritahu, kalaulah seseorang tu sampai dia tengok Kaabah, tak ada apa-apa perasaan, nasihat saya buat solat taubat banyak-banyak. Dosa kita penuh dalam hati sampai hitam. Buat solat taubat banyak-banyak. Bila hati kita terhijab dengan dosa yang hitam, dia tak ada perasaan tengok pada Baitullah. Dia tengok macam tu saja. Walau macam ni ke? Tapi bila dia masuk tengok, dia sebenarnya tak tahu, tak kata apa. Masa ni, apa yang kita belajar hari ni lupa habis. Tapi saat kita mula step yang pertama, dia main. Allah nanti buka. Baik, apa yang nak kata? Paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Flying sekali. Hantarkan ciuman terbang untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun ada juga yang buat dengan cara angkat takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Dia letak di hati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunat, bukan wajib. Sunat kata macam tu kalau mampu. Saya rasa perkataan tu mudah. Tapi kalau kata dia tak kerti nak kata apa, dia tak boleh nak kata apa, dia tak keluar perkataan, memadailah dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ucaplah Maha suci Allah yang menjadikan kehebatan batu Baitullah yang berada di hadapan mata kita ditengok tu. Ucaplah pemadai. Andainya perkataan subhanallah itu hadir daripada hati kamu dan boleh mendatangkan titisan air mata kamu, maka perkataan subhanallah itulah yang terbaik. Daripada kamu buka buku, kamu baca panjang-panjang tapi kamu tak ada perasaan. Ataupun kamu hanya boleh tengok dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja yang boleh keluar. Andai perkataan Allahu Akbar itu hadir daripada hati kamu yang ikhlas dan boleh mengalirkan air mata kamu kerana kamu menyebutnya, maka perkataan itulah yang terbaik untuk kamu. Tak payah baca doa panjang-panjang. Walaupun dalam buku yang dibekalkan kepada kita, tak pada yang dibekalkan, kita pergi beli lagi di kedai lain kita baca. Tapi buka tak ada perasaan. Maka lebih baik. Ataupun perkataan dalam bahasa Melayu, Maha suci Allah, ya Allah hebatnya, tak sangka aku nak dapat sampai sini. Ada yang orang disebut tak percaya rasanya boleh sampai di sini. Aku fakir, aku miskin, sampai saat ini yang panggil aku, ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Andai perkataan-perkataan itu boleh mendatangkan satu tangisan kerana rindukan Allah, maka katalah perkataan itu. Jadi bermakna umrah haji, dia ada perkataan bacaan khusus macam dalam sembahyang. Dia tidak ada rukun qauli. Kerja buat umrah tidak ada rukun qauli. Dalam sembahyang ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun qauli.